Assalamualaikum. Seperti yang ditugaskan, kami perlu membuat ulasan mengenai buku dan kumpulan kami akan mengulas suatu buku yang bertajuk Puaka Perpustakaan. Baik, untuk pengetahuan, buku ini kami dapat daripada jualan buku besar-besaran iaitu Big Bad Wolf. Dan buku puaka ini adalah merupakan buku yang bergenre seram kerana ia merupakan siri cerita hantu dan buku ini adalah buku yang diterbitkan oleh penerbit X dan diterbit pada tahun 2019. Buku ini merupakan sebuah buku siri cerita hantu yang mempunyai dua cerpen dan kedua-dua cerpen ini berkait dengan perpustakaan. Dua cerpen yang saya sebutkan tadi adalah yang pertama bertajuk Ulat Buku yang ditulis oleh Ria dan yang kedua adalah Hantu Mati Anak yang ditulis oleh Balqis Jess. Serba sedikit mengenai penulis. Bagi penulis cerpen yang pertama iaitu cerpen Ulat Buku, penulis bernama Ria dan dilahirkan di Perak. Beliau mula minat menulis semasa berumur 15 tahun dan serius menulis pada tahun 2018. Untuk buku yang kedua iaitu cerpen Hantu Mati Anak yang ditulis oleh Balqis Jess. Balqis Jess ini dilahirkan di Felda Bukit Damar dan berkelulusan SPMV. Dan beliau pernah mengikuti bengkel penulisan skrip, drama, novel dan sebagainya. Jadi untuk kita mengetahui dengan lebih lanjut tentang cerita yang terdapat dalam buku tersebut, mari kita dengar ulasan daripada saudara Afiq dan saudara Izzat untuk mengetahui apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh buku tersebut. Kisah yang pertama yang terdapat dalam kumpulan cerpen Puaka Perpustakaan ialah Ulat Buku. Ulat Buku ini mengisahkan bagaimana seorang pelajar iaitu Johan hidupnya memang sentiasa dengan buku dan dia mempunyai seorang rakan iaitu Rais. Rais ini juga merupakan rakan di rumah sewanya. Hidup Johan dan perpustakaan sememangnya tidak dapat dipisahkan. Suatu hari Johan yang ingin pulang daripada perpustakaan seperti biasa ingin pulang ke rumah, dia melalui satu jalan yang mana jalan ini tidak pernah dia lalui. Jalan ini merupakan jalan pintas untuk ke rumah sewanya. Dia melihat satu perpustakaan, sebuah perpustakaan yang nampak usang di luar. Dia tertanya-tanya lalu dia masuk ke dalam dan melihat perpustakaan itu agak unik. Dan dia menyukai perpustakaan tersebut kerana buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan itu sangat menarik perhatiannya. Johan ini merupakan seorang pelajar yang minat membaca buku-buku yang bergenre seram. Jadi semenjak hari itu, Johan pun meluangkan masa dengan perpustakaan yang baru dia jumpai itu. Dan di perpustakaan tersebut, Johan ini berjumpa dengan dua orang rakan, iaitu Maria dan juga Syafiq. Hari demi hari, Rais tertanya-tanya, ke mana Johan ini pergi? Johan ini berkata bahawa dia pergi ke perpustakaan yang baru dia jumpa. Jadi Rais tertimbul isu, mana ada satu perpustakaan yang buka sehingga lewat malam. Oleh itu, Rais mengambil keputusan untuk bertanya dengan seniornya yang tinggal lama di kawasan tersebut. Dan seniornya berkata bahawa tidak ada perpustakaan di situ. Dan pada suatu masa dahulu, sememangnya memang ada perpustakaan di situ, tetapi ada satu kes yang berlaku di mana seorang pelajar yang menghadapi tekanan perasaan, dia mengunci pintu perpustakaan tersebut dan membunuh semua orang yang terdapat di dalam perpustakaan tersebut. Jadi Rais pun memberitahu perkara ini kepada Johan. Tetapi malangnya Johan tidak mempercayai langsung kata-kata rakannya iaitu Rais. Jadi hari demi hari berlalu, tiba-tiba ayah kepada Rais ini jatuh sakit. Lalu Rais ini pulang ke kampung. Johan ini melalui harinya seperti biasa di perpustakaan tersebut. Satu hari Johan bersama rakannya iaitu Maria dan Syafiq, mereka berbicara berkaitan dengan hantu. Jadi Syafiq bertanya kepada Johan sama ada dia percaya kepada hantu atau tidak. Johan kata, aku tidak percaya pada hantu. Kalau ada hantu, tunjuklah dekat aku. Jadi Syafiq pun mendekatkan mukanya kepada Johan dan berubah menjadi hantu. Tiba-tiba Johan ini berlari untuk menuju keluar daripada perpustakaan tersebut. Tetapi malangnya tidak jumpa jalan keluar. 2 hari kemudian, rakan kepada Johan iaitu Rais bertanya,
kepada rakan-rakan kelas yang lain, di mana Johan? Mereka berkata sudah 2 hari Johan ini tidak datang ke kelas. Rais, kawan baiknya, tidak sedap hati. Lalu Rais pergi kepada perpustakaan tersebut dan melihat Johan bersama dengan lembaga-lembaga. Rais mengambil keputusan untuk melaungkan azan dan berjaya membuka pintu dan menarik Johan keluar daripada perpustakaan tersebut. Jadi 2 hari masa sebenar yang berlaku bersamaan dengan 2-3 jam sahaja masa di alam perpustakaan tersebut. Berdasarkan kisah ini, kita dapat lihat bahawa sikap tidak percaya kepada rakan karib sendiri memakan diri sendiri. Di mana kita dapat lihat Johan yang tidak percaya kepada rakannya sendiri, iaitu Rais, hampir menyebabkan Johan hampir mati dimakan oleh lembaga tersebut. Untung Rais yang mempunyai sikap simpati mencari Rais di perpustakaan tersebut dan menyelamatkan Johan daripada lembaga tersebut. Sekian, terima kasih. Seterusnya saya akan mengupas cerpen yang bertajuk Hantu Mati Anak yang ditulis oleh Balqis Jas. Kisah ini bermula apabila seorang wanita pada zaman komunis yang dibunuh dengan kejam ketika dia hamil dan kandungannya dikeluarkan dan dibakar hidup-hidup. Ibu kepada wanita tersebut melahirkan rasa tidak puas hati. Beliau mengamalkan ilmu hitam, menyeru semula roh wanita tersebut menjadi lembaga yang menuntut bela kematiannya dengan membunuh wanita-wanita hamil pada ketika itu. Penduduk setempat menamakan lembaga yang membuat kacau pada ketika itu adalah Hantu Mati Anak. Apa yang unik dalam cerpen Hantu Mati Anak ini? Penulis mengetengahkan isu feminisme, iaitu watak wanita dalam metafora. Unsur metafora merupakan kaedah yang digunakan untuk menggambarkan situasi yang sukar untuk digambarkan dengan kata-kata tersurat. Watak monster ataupun lembaga dihadirkan dalam watak hantu mati anak yang dipercayai sebagai perlambangan yang memberi kuasa kepada seorang wanita yang ditindas. Sebagai contoh, kita dapat lihat hantu mati anak itu menuntut bela kematiannya dengan membunuh wanita lain sebagai cara untuk memuaskan dendamnya. Kesimpulannya, dengan mengangkat wanita sebagai watak utama, sebenarnya menggambarkan wanita itu mempunyai peranan yang besar dan mampu untuk mengubah situasi. Sekian, terima kasih. Berdasarkan 2 cerita yang terdapat dalam cerpen ini, kita dapat lihat bahawa penulis-penulis ini cuba membawa isu atau kisah-kisah urban legend. Kemudian kita tahu bahawa masyarakat Melayu tidak dapat lari daripada kepercayaan mistik seperti hantu dan bomoh. Maka saya syorkan bahawa cerpen ini sesuai dibaca oleh semua peringkat umur. Sekian, terima kasih.